بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Nombor 8, berhias dan muru'ah, betul tak? Muka surat 44. Atau sebelum tu lagi. Nombor 7, hiasilah diri dengan keindahan ilmu. Yang nombor 7 At-tahalli birawnaq al-ilm. Bismillah. Muka surat 39. Kita masih lagi dalam bab adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Adab yang terakhir kita katakan hendaklah seorang pelajar itu bersikap qanaah, iaitu bercukup, masa cukup terhadap apa yang ada pada dirinya, dan zuhud. Apa maksud zuhud? Tak buat benda yang haram tu, itu wajib. Tak masuk zuhud. Zuhud ni hukumnya sunat. Itu sebahagian benda zuhud, betul. Fahmi kata itu zuhud itu tidak berkeinginan apa yang ada pada tangan manusia. Itu dalam hadis Nabi itu, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, nescaya Allah Taala akan mencintai kamu, dan zuhudlah daripada apa yang di tangan manusia, nescaya manusia akan cinta kamu. Zuhud ni maksudnya apa? Saya bagi perbezaan pada kuliah lepas, zuhud dengan wara'. Zuhud dengan wara' ada perbezaan. Apa beza zuhud dengan wara'? Wara' ini meninggalkan apa-apa perkara yang membahayakannya pada akhirat kelak. Wara' tu apa? Meninggalkan apa-apa perkara yang membahayakannya di akhirat kelak. Itu wara'. Wa khairu dinukumul wara'. Nabi kata apa? Sesungguhnya fadlul ilmi ahabbu ilayya min afadil amal. Sesungguhnya kelebihan berilmu itu, maka aku lebih suka daripada benda lain, adalah amal. Maksudnya kita berlebih-lebih dalam mencari ilmu itu lebih disukai daripada berlebih-lebih dalam beramal. Tapi Nabi kata wa khairu dinukumul wara'. Tapi sebab cita-cita agama kamu yang paling aku cintai ialah al-wara'. Wara' itu maksudnya apa? Wara' itu ialah meninggalkan apa saja perkara yang boleh membahayakannya di akhirat kelak. Zuhud pula maksudnya apa? Zuhud pula ialah meninggalkan apa-apa saja perkara yang tidak memberi manfaat padanya akhirat kelak. Nampak tak? Cantik tak takrifan ni? Wara' tu meninggalkan semua benda yang membahayakan dia di akhirat kelak. Yang membahayakan. Contohnya apa? Syirik, bid'ah, maksiat, makruhat, syubhat dan semuanya. Ya? Adapun zuhud meninggalkan perkara yang tak manfaat, walaupun benda tu halal, walaupun benda tu harus. Itu maksud zuhud. Bagi satu contoh zuhud, Fuadi, satu contoh zuhud. Tak tengok bola. Boleh, betul. Saya tak tengok Manchester lawan Southampton, saya tak tengok. Sebab tak ada manfaat saya untuk akhirat kelak. Macam itulah. Tak tengok cerita ramah pukul 10 hari Sabtu malam, contohnya. Sebab tak memberi manfaat baginya di akhirat kelak. Kalau wara' mungkin dia tengok, asalkan tak ada benda-benda yang haram dalam filem tu. Tapi sekali nampak ada satu perempuan seksi dalam tu, dia terus tutup. Ni wara'. Nampak tak? Okey? Itu contoh wara', beza wara' dengan zuhud. Zuhud hukumnya wajib ke sunat? Sunat.
Warak hukumnya, warak ada yang wajib, ada yang sunat. Warak pada meninggalkan yang perkara yang haram, jelas itu wajib. Meninggalkan yang makruhat, maka itu sunat, kelebihan. Itu bab yang sebelum ni. Kita masuk bab hari ni pula, iaitu bab hiasilah diri dengan keindahan ilmu. Dia nak bagi tahu bahawa orang yang berilmu ni, dia kena ada sikap yang lain daripada orang awam. Itu cerita dia. Poin kat sini. Maka janganlah kita seorang talibul ilm, terutama orang belajar hadis, orang belajar tafsir, orang bersikap dengan ahli ilmu, tapi sikapnya di luar sana tak seperti melambangkan dia ahli ilmu. Sama ada pakaiannya, cara bercakapnya, cara ketawanya, cara bermuamalahnya, cara dia berinteraksi dengan orang. Dia tak boleh berinteraksi macam orang awam, terjerit sana, terjerit sini, ya, tergelak, terbahak-bahak sampai kuat, sampai terketuk-ketuk meja, kelepung-kelepung habis sama dengan kawan-kawan dia. Dia tak boleh bila panggil orang panggil mat, terjerit macam tu saja, tak boleh. Dia tak boleh berpeleseran di tempat-tempat yang banyak tempat yang tak elok. Contohnya, dia berjalan dekat tepi apa tu, dekat jalan Ampang tu mana, tepi yang banyak tu, yang banyak disko apa semua tu kan. Saja jalan-jalan ni Ustaz, sebab apa? Saja Ustaz nak jalan-jalan, nak tengok-tengok. Jangan itu menyebabkan dia punya muruah dia, maruahnya akan tercabar. Apatah lagi kalau dia minum-minum di tempat tersebut. Maka ini dia kata, menghiasi diri dengan keindahan ilmu. At-tahalli bi rawnaqil ilm husnus samt, iaitu berupa bagusnya budi pekerti, akhlak yang baik, selalu bersikap tenang, jangan kelang kabut, jangan terjerit-jerit, jangan cepat marah, jangan macam orang awam, berwibawa, al-wiqar, khusyuk. Khusyuk maksudnya apa? Kita tahu khusyuk ni solat je. Kita nak khusyuk Ustaz kat luar, tak nak macam ni kat luar. Khusyuk ni maksudnya dia sedar akan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk maksudnya dia memberi penumpuan pada apa yang dia lakukan. Khusyuk. Dia tidak terkesan dengan sekeliling dia. Kalau bukan talibul ilm, dia buka Facebook, dia tengok ada benda lain sikit je, dia dah macam nak, nak jawab ni, geram lah, apalah. Nampak tak? Kalau talibul ilm dia khusyuk, ni benda yang pelik. Dia nak cakap apa, cakaplah. Kita sampaikan apa yang sahih. Itu maksudnya khusyuk. Kemudian tawaduk. Tawaduk maksudnya apa? Tiga benda yang Allah Ta'ala tidak akan kurangkan, iaitu tidak akan kurangkan izzah, iaitu kemuliaan pada seorang ketika dia bertawaduk. Maksud tawaduk apa? Maksud tawaduk, tawaduk itu dia tidak merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Itu maksudnya. Itu tawaduk. Bukan tawaduk tu mestinya dia kena tunduk lepas tu macam insya-Allah Syekh, apa khabar Syekh? Bukan macam tu. Bukan macam tu. Orang tu biasa je rupa, tapi dia tawaduk. Tawaduk maksudnya ialah dia tidak merasa dirinya lebih hebat. Bila dia rasa lawan tawaduk ialah riak lah, takabur. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah, Nabi kata. Siapa yang tawadhu' lillah, tawadhu' ni boleh jadi sebab manusia, betul tak? Ustaz, seorang ustaz depan orang dia bersikap tawadhu'. Masya-Allah Syekh, kif haluk Syekh, cakap Arab tu semua, apa semua cakap, tak apa, ana makan 2 sudu je. Itu tu tawadhu'. Belakang dia melasah. Itu tawadhu' kerana manusia. Ini riaan, tawadhu' yang riak. Lepas tu Al-Imam Al-Ghazali, saya sebut juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia sebut beberapa jenis riak. Riak tawadhu' ni. Dia bersikap macam contohnya tawadhu', masya-Allah, pakai pakaian yang biasa apa semua, rupanya tidak. Dia lah yang paling sebenarnya kalau di belakang orang dia hipokrit lah dipanggil. Jadi tawadhu' ni dia tidak memandang orang lebih lain lebih hebat daripada dia. Contohnya bila dia pandang, walaupun katakanlah seorang guru, tapi dia pandang anak murid dia kata, anak murid aku mungkin kurang ilmu daripada aku, tapi mungkin dia ibadah dia lebih banyak. Aku yang lebih tahu banyak ni, banyak benda aku tak amalkan. Anak murid aku dapat 1 amal. Ini betul sahih. Ada setengah guru dia ajar anak murid sembahyang duha. Anak murid dia yang kekal sembahyang duha, dia yang kadang-kadang dia culas sembahyang duha.
Dia ajak anak murid dia sembahyang puasa Isnin Khamis, sedangkan anak murid dia rajin puasa Isnin Khamis, dia makan semacamnya. Yang ni sebab tu dekat sini buat datangnya tawaduk. Itu mungkin dia banyak ilmu. Waktu kita kata macam contohnya dia jumpa orang kata salaf, jumpa orang lebih muda, apa perasaannya? Macam nak bersikap tawaduk dengan orang lebih muda, dia rasa orang muda ni kurang dosa daripada dia. Jumpa orang tua, dia rasa orang tua tu lebih banyak ibadat daripada dia. Bukan yang jumpa orang tua, dia tengok orang tua ni apa tua-tua tapi bodoh, tak belajar hadis apa semua. Itu jadi masalah. Sebab itulah kita kena memandang dengan pandangan rahmat pada orang macam ni. Katakanlah dia orang tua tapi dia buat bid'ah, kita kena kesian. Bukannya kita kata apa orang tua ni bodoh, tak belajar sunnah, tua-tua bangka, tak tahu sunnah lagi, tak tahu benda ni. Ini tak betul, ini tak sahih. Ini sikap yang tak benar yang Allah Ta'ala sebut, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu ni bersikap keras, ghalidhal qalb, hati yang keras, lan faddu min haulik. Suatu antara, nanti kita akan tengok adab antara guru dan anak murid. Guru kena berkasih sayang dengan anak murid juga. Kadang-kadang anak murid ni mungkin ada masalah, tak dapat datang kelas ke, tak bolehlah kita hentam dia teruk-teruk sangat. Mampu tak datang apa semua, kamu nak jadi anak murid apa, anak murid derhaka, tak boleh lah macam tu. Dia kena faham juga bab ni. Sebab itulah dia kata apa, kemudian sentiasa bersikap istiqamah. Apa maksud istiqamah pula? Istiqamah ni ialah perkataan yang antara perkataan yang selalu disalah ertikan oleh orang awam kita. Orang awam kita selalu ingat istiqamah ni maksudnya konsisten terhadap sesuatu perkara. Tetapi istiqamah bukan sekadar konsisten tentang suatu perkara. Istiqamah ni maksudnya lebih luas ialah iaitu kekal di jalan-jalan Islam, jalan-jalan sunnah, dan tidak berpaling walaupun sedikit ke kiri dan ke kanan. Sebab itulah bila Sufyan bin Abdullah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, bagi aku satu nasihat yang aku takkan minta orang lain nasihat ni, iaitu apa dia? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Istiqamah ni maksudnya apa? Kata para ulama, ialah tetap di atas jalan Islam dan tidak berpaling ke kiri dan ke kanan walaupun sedikit. Dan benda ni bukan senang. Istiqamah ialah majmuk, kata ulama, ialah terkumpulnya segala kebaikan agama adalah pada istiqamah tadi. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, jadikan jalan aku yang lurus. Lurus tu ialah istiqamah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Kekal dari pagi kita bangun sampai kita tidur, tak langsung ke kanan dan ke kiri. Bukan senang je. Ni LRT, Allah dah nampak dah, orang pakai skirt pendek. Nak makan kan, makan malam kan, dekat uptown, Allah dah nampak dah. Contohnya. Jadi nak kekal dalam istiqamah, masa dia nampak tu dia nak tahan tu. Mungkin first attempt berjaya, second attempt berjaya, third attempt dah tak berjaya dah. Sebab itulah benda ni bukan mudah. Nak istiqamah dalam talibul ilm, katakanlah ada talibul ilm 7 tahun, 8 tahun. Ingat mudah 8 tahun untuk istiqamah kekal? Bukan mudah. Sebab itulah kita kata benda ni ialah adab yang besar dalam nak menerangkan tentang talibul ilm. Dan sentiasa bersikap istiqamah secara lahir maupun batin. Ada istiqamah batin macam mana? Istiqamah batin, istiqamah lahir zahir lah, tak buat benda-benda yang haram, tak buat benda yang makruhat, tak buat benda yang syubhat. Istiqamah batin ni maksudnya istiqamah dalam taqwa dan wara', istiqamah dalam beriman kepada Allah, istiqamah dalam cinta Nabi, istiqamah dalam, ini bukan mudah. Sebab kita sentiasa ada naik dan turun. Al-iman yazid wa yanqus. Tapi wa yanqus bil apa? Bil ma'siyah. Hayakumullah. Betul. Yanqus bil ma'siyah, berkurang dengan maksiat. Sebab itulah kita kata bila maksiat banyak, maka ketika itulah kurangnya istiqamah, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sambung, dia kata masalah ini sebenarnya sudah selesai kita bahaskan, kata Syekh Uthaymin. Memang bagusnya budi pekerti berakhlak yang baik dan selalu bersikap tenang, beribadah, khusyuk, tawaduk dan sentiasa bersikap istiqamah, juga segala budi pekerti lainnya yang nampak setelah selesai kita bahas. Seorang pelajar hendaknya menjadi suri tauladan yang baik dalam semua akhlak tersebut. Nampak tak? Itu poin dekat ujung tu. Seorang pelajar hendaknya menjadi suri tauladan yang baik dalam semua akhlak tersebut. Kita, katakanlah kita telah terkenal, tuan-tuan sekalian, sebahagiannya terkenal sebagai anak murid Ustaz Hussein. Jadi tuan-tuan kena berakhlak. Tidak tuan-tuan akan memalukan orang pendakwah sunnah.
seorang pendakwah antarabangsa sunnah yang terkenal, anda berakhlak-akhlak yang buruk, terlibat dalam perniagaan riba, terlibat dalam perniagaan yang padanya ada transaksi yang haram, maka ini akan menjatuhkan maruah seorang talibul ilm. Seperti yang disampaikan kepada saya bahawa sebahagiannya terlibat dengan perniagaan MLM lah apa semua. Ini tak patut bagi seorang talibul ilm. Tanpa memeriksa dahulu hukum tersebut, tanya kepada ahli ilmu, ahli fatwa, tanya pada pakarnya. Fas'alu ahla zikri. Bila dalam bab bid'ah kamu pandai nak rujuk kepada fas'alu ahla zikri, rujuklah kepada ahla zikri bila bab bid'ah. Tapi dalam bab perniagaan MLM ni tak rujuk kepada ahla zikri yang pakar dalam kewangan. Likulli ilm rijal, kata ulama. Likulli ilm rijal. Setiap ilmu itu ada rijal dia. Setiap ilmu itu ada orang yang pakar dalam bidangnya. Kalau orang tanya saya pun saya tak kata, saya tak berani nak fatwa MLM. Kena tanya pada orang yang pakar dalam kewangan Islam. Jadi malu pada orang talibul ilm, seorang terkenal sebagai pejuang sunnah yang menentang bid'ah, tapi bab riba ni tak payah lepaskan. Tak usahlah kita nak bincang benda yang lebih besar. Kalau bab riba yang confirm, kita ahli bid'ah lebih menjaga bab riba ni daripada bab menutup aurat. Saya tengok, perhatikan bab ahli bid'ah seperti yang terlibat dengan sufiah dan lain-lain, mereka lebih menjaga menutup aurat dan lebih menjaga perhubungan lelaki dan perempuan berbandingkan sebagian tokoh sunnah. Sebagai ahli bid'ah yang terlibat dengan bid'ah sufiah, bid'ah dengan bid'ah syirik dan tawassul, mereka dalam bab bunuh diri kahwin lebih baik daripada ini. Kita terfitnah. Fitnah kepada sunnah. Sebab itulah bab ni, talibul ilm, bab akhlak hilyah ni wajib dipelajari supaya tak menjadi fitnah kepada orang sunnah. Imam Ibn Sirin rahimahullah, meninggal tahun 110 Hijrah, berkata, dulu para ulama mempelajari budi pekerti sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Tersesat tadi ya. Entah masuk kiri tadi. Tapi masuk titik ai. Jadi anda start dulu tak apa. Raja' bin Haywiyah atau Haywah rahimahullah berkata, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis. Hadithna, dia kata. Tetapi wala tuhaddithuna an mutamawit wala ta'an. Tapi jangan sampaikan hadis dari riwayat orang yang pura-pura mati. Apa maksud orang pura-pura mati kat sini? Maksud orang yang pura-pura mati? Oh, mati yang maksudnya pura-pura mati, iaitu orang yang tidak ada akhlak padanya, buruk. Orang mati kan tak ada, orang tak perlu dia bagi apa dah, apa yang ada padanya. Bila orang mati ni, orang tak perlu dia akhlak macam ni, dah mati. Jadi orang yang buruk akhlaknya, kata ni Raja', tak bawa aku daripada hadis orang yang pura-pura mati, iaitu orang yang kononnya orang tak peduli tentang apa perbuatan yang dia lakukan. Betul tak? Orang mati, mana orang peduli lagi dah apa yang orang lakukan padanya. Kan seperti kata-kata salaf, dia kalau kamu lihat orang tu apa perangai buruk, maka salam, berikan salam padanya 4 kali, berikan padanya 4 kali takbir. Maksudnya apa? Dia supaya dia telah mati. Orang yang tak ada akhlak yang baik, akhlak yang buruk, tak ada Quran dan sunnah diri dia, dia macam orang yang mati. Siapa yang kata ni? Al-Quran. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu. Dan orang yang mati dan kami hidupkan dia. Macam mana? Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Dan kami jadikan dia cahaya yang dia berjalan dengan pada manusia. Maksudnya cahaya apa tu? Cahaya Quran dan sunnah. Maka dia kata apa ni? Jangan sampaikan ke aku orang yang macam dah mati, iaitu orang yang tak ada padanya Quran dan sunnah dan akhlak yang baik, yang aku tak peduli lagi dah. Tak peduli lagi dah Quran dan sunnah. Orang yang ini dipanggil orang yang mati. Orang yang mati tak ada Quran dan sunnah. Dan juga daripada orang yang suka mencela, ta'an. Kedua kisah ini diceritakan oleh Al-Khatib dalam kitab Al-Jami'.
jami' ni kitab apa? Bukan jami' apa, jami' as-sahih ke, bukan jami' sahih. Al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Yang kata Al-Baghdadi dari satu kitab, Al-Jami' kumpulan li akhlaqir rawi, pada akhlak-akhlak perawi, wa adabis sami', dan adab kepada orang yang mendengar hadis. Kau tuan-tuan baca adab orang belajar hadis, lebih berat. Lebih berat. Banyak benda yang dia tak boleh buat. Kalau kita ni memang pakat-pakat semua dah tak boleh mengajar hadis lah. Lepak kedai mamak tu pun dah tak boleh lah sebenarnya. Lepas tu saya pernah tengok sebahagian talibul ilm yang saya kenal, nak ajak dia makan kat kedai memang takkan dapatnya. Takkan susah nak ajak dia. Dia apa? Kalau paling kuat pun dia kata beli bungkus kat kedai tu, dia makan kat rumah. Sebab apa? Dia malu. Masya Allah, dia makan kedai malu. Kita makan kedai lah kita nak. Saya sebab malu, benda ni halal, benda ni tak, bukannya haram ke, bukannya kedai tu ada campur lelaki perempuan apa. Tapi kata suasana tu yang tak sesuai. Masya Allah. Tapi kita ni tahap yang tinggi lah. Kalau kita fail lah, fail belaka. Ustaz ni pun yang mengajar ni pun fail juga. Sebab kita, Masya Allah, kita dah terlibat dengan kebiasaan adab ni tu kan. Lepas kuliah je nak makan, nak minum teh tarik apa semua, itu kita. Tapi sekurangnya kita tak terlibat dengan perbuatan seperti kita duduk kat tempat-tempat yang tak elok. Itu at least. Contohnya macam setengah-setengah tempat makan tu ada percampuran lelaki perempuan yang sangat teruk, perempuan yang tidak menutup aurat dengan baik apa semua, dan ada muzik-muzik yang terlampau kuat dan sebagainya dan seterusnya. Itu makruf lah benda. Macam mana kita nampak pada tempat-tempat macam tu lah. Dan nampak kita pergi tengah beli tiket nak tengok cerita wayang, itu lepas tu lalu satu ulama' dulu, ulama' hadis kata, bila kamu belajar hadis, maka siaplah diri kamu untuk dibedah. Siap sedialah mengajar hadis, tapi nampak pergi beli tiket nak tengok wayang Tom Yanggung, apa cerita tu, nak tengok cerita kungfu tu. Beraturlah lelaki perempuan belakang, dan ada perempuan seksi duduk belakang tu sama-sama, tertolak dia, habis lah. Ustaz, takkan macam tu, ini talibul ilm. Kalau tak ada talibul ilm jadi orang awam, silakan, fadhal, tak ada muskilah. Dia kata apa lagi? Wajib bagi penuntut ilmu hadis untuk menghindari suka bermain. Usaha berbuat yang sia-sia, bersikap rendah dalam majlis ilmu. Contohnya apa bersikap rendah dalam majlis ilmu? Bersikap adab dengan penuh adab lah. Ustaz, cara ustaz ni kurang menarik lah ceramah ustaz. Ini kat Yayasan Taklim ada sekali. Dia tak ada added value, dia kata. Dia kata kat kuliah Ustaz Ridwan, no added value. Dia hanya baca je dalam kitab tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz Ridwan mengajar tafsir, Aisarut Tafsir, kitab asal tafsir, kitab Abu Jazairi tu, terjemahan lah. Style Ustaz Ridwan kan dia suka baca satu-satu kan. Jadi satu hamba Allah ni, dia mengadu dekat kami, dia kata Ustaz Ridwan punya kelas boring lah, dia baca satu-satu, tak payah lah. Bila kita nak habis, buku ni tebal lagi ni. Umur saya sekarang dah 60, saya tak tahu bila saya boleh khatam buku ni. Ini betul ni. Kata boring lah. No ada value, dia hanya baca je apa. Innalillah, kalau dia baca je apa dalam kitab tu pun dah manfaat kepada kamu. Tuan-tuan biasa tak dengar majlis simak? Dia kalau dia dalam tradisi ilmu hadis, dia panggil majlis simak, majlis mendengarkan, majlis dengar, dia tak syarah pun. Guru tu akan baca je kitab Sahih Bukhari tu. Qala anna haddatsana qala sallallahu habis hadis seterusnya. Itu pun majlis tu dia dipanggil majlis, dipanggil simak. Ini pun majlis yang hebat. Kalau kita berjaya dengar dia mula sampai apa habis pun tak satu faedah yang besar. Ini kan guru yang sampai dan dia baca dan dia huraikan benda yang tak faham. Kemudian dia kata no added value. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak dapat ilmu. Saya tengok orang macam ni tak dapat ilmu.
Saya sebutkan dulu betapa banyak masyayikh-masyayikh ini sebahagiannya suaranya sangat perlahan, tak menarik langsung kuliah. Kadang-kadang kita dengar benda yang kita dah dengar. Betul tak? Alah, kata lagi datang kuliah kata Ustaz Husin, alah tajuk ni biasa dengar lah. Dia pun main iPhone. Tak peduli apa yang pada yang guru cakap. Wallahi demi Allah, kalau satu kitab tu disyarahkan oleh 10 guru, kita akan dapat 10 ilmu, walaupun kitab yang sama. Dan demi Allah, saya pernah dengar syarah usul salasah lebih daripada 4 syekh, dan 4 ni tak sama semua huraian dia. Kadang-kadang kita sangka Syekh Uthaymin ni syarah tu paling hebat lah. Sekali ada satu syekh ni tak terkenal, dengar ada faedah-faedah yang tak pernah kita dengar daripada Syekh Uthaymin sendiri. Jangan kita rasa ujub. Aku dah mendengar syarah usul salasah dengan Syekh Shalih Fauzan contohnya, jadi aku tak perlu lagi dengan syarah ni daripada ustaz-ustaz lain. Tidak. Jangan rasa sombong macam tu. Itu yang kita akan tak dapat ilmu. Yuhram minal ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata apa? Nampak tak? Suka bersikap rendah menjadi seperti tertawa terbahak-bahak. Banyak buat lelucon, banyak buat lawak sangat. Sebab tu dah kuliah tak boleh buat lawak banyak sangat. Selit satu dua nak bagi orang yang dah mengantuk, sudahlah. Kalau setiap soalan yang diberikan semua nak menjawab dengan jawapan yang lawak, maka itu lebih layak untuk dimasuk pertandingan pertandingan raja lawak ke pertandingan itu. Tak layak untuk berada dalam majlis kerusi ahli ilmu macam ni. Syekh Abdul Razak Al-Badar, berapa banyak lawak yang kita pernah dengar dia. Tak pernah, saya sekali pun tak pernah dengar dia berlawak dalam kuliah. Dan berapa sedikit saya dengar kuliah dia, tak banyak. Syekh Uthaymin adalah satu dua lawak yang kita pernah dengar dalam kuliah dia. Itu pun dia buat soalan tu menyebabkan orang tergelak. Dia kata, wahai Syekh, di Masjid Nabawi ni ada banyak serangga. So macam mana, apa ada hukum ni kalau kita pergi bunuh nyamuk? Kata, serangga apa yang ada kat Masjid Nabawi? Dia kata. Orang semua tergelak. Sebab aku tak pernah kena serangga apa-apa kat Masjid Nabawi. Dia kata, serangga lah serangga. Bagi contoh. Maksudnya orang tu reka-reka soalan. Syekh Uthaymin kantoi kat orang tu. Jadi kat sini kita kata, nampak para masyayikh ni, buat sedang yang kita huraikan ni ialah Quran dengan hadis. Kalau datang nak ceramah sesaja, nak melawak boleh. Kita mungkin boleh buat lawak. Suatu saya pernah, nak kutuk lah ni, pernah ada orang, dia hanya nak dengar, nak mencari lawak. Dia pergi buka YouTube, dia ni penceramah juga. Saya kenal nama, tak nak sebut nama lah, mana boleh sebut nama bab ni. Dia buka YouTube semua. Tujuan dia apa? Nak cari lawak je. Nak cari lawak. Bukan nak kaji ilmu tu, nak kaji buka kitab ni. Lepas tu kita tengok ustaz sunnahnya. Bukan saya kata saya nak bersifat resif. Kebanyakan ustaz sunnah saja yang bila mengaji dia buat kajian yang terperinci. Ustaz Khairi Anwar, Ustaz KA kan, kawan baik saya sejak dari UAE lagi. Dia nak mengajar malam maghrib. Dia daripada pukul 10 dia dah buka kitab Arba'in Nawawiyah ni. Buka kitab Tirmizi, tarik sini untuk buat kajian. Untuk mengajar 45 minit. Daripada lepas Zuhur tu tadi saya ceramah di AJN tadi. Lepas Zuhur tu dia buka kitab, baca, tarik sini kitab, tarik sini, berapa jam persediaan untuk mengajar. Itu talibul ilm. Datang no added value. Mana punya adab? Bukan kata apa? Sentiasa bersenda gurau. Tak boleh banyak sangat gurau. Senda gurau itu hanya diperbolehkan kalau dilakukan kadang-kadang sahaja, asal tidak sampai melanggar adab. Contohnya kutuk orang, Kadang seorang orang dia suka melawak, kutuk orang. Betul tak? Bagi gelaran-gelaran yang tak elok. Ini tak boleh. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama ialah beri gelaran-gelaran. Wala tanabazu bil alqab wala talmizu anfusakum wala tanabadhu bil alqab. Jangan bagi gelaran kepada kawan-kawan. Nak pula ada sunnah. Jangan bagi gelaran yang buruk. Panggil dia Doraemon ke, panggil dia jangkuk kambing ke, panggil dia Mak Jo ke. Sebab dia jongang, panggil dia Mak Jo contohnya.
Panggil dia Fir'aun. Sebab panggil Fir'aun? Sebab lagu dia macam ni, panjangan. Panggil dia Fir'aun. Macam kita sekolah-sekolah dulu lah. Itu lah, jangan. Ahli sunnah tak boleh buat macam tu sama ahli sunnah. Kemudian apa dia? Asal tidak sampai melanggar adat dan sopan santun untuk dalam menuntut ilmu. Adapun kalau dilakukan secara terus-menerus mengucapkan ucapan kotor dan jorok lah, buruk lah ni, serta yang bisa menyakitkan hati. Ini ucapan orang awam kan. Kalau bercakap tu mesti nak mencarut, mesti nak ada, tahu tak? Macam mana tak? God damn, shit, contohnya lah, seumpama dengannya. Apalah, tuan-tuan sendiri lebih mengetahuinya lah. Istilah-istilah sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, itu semua ialah jauh daripada adab seorang ahli ilmu. So itu adalah perbuatan tercela, sebab banyak senda gurau dan tertawa akan menghilangkan kewibawaan dan harga diri. Apa yang disampaikan Imam Khatib ini termasuk perkataan yang paling baik tentang adab pelajar, kata Syekh Uthaymin, iaitu hendaknya dia menghindari banyak main-main dan berbuat sia-sia, kecuali kalau memang ada tuntutan dalam syariat Islam. Nabi pernah main-main tak? Nabi pernah main-main tak? Nabi pernah main. Abu Umair, Nabi pernah ambil air dekat ni, minum air tu, Nabi minum tu, Nabi tembak kat Nabi pernah buat. Dan Sahih Bukhari. Tapi kita buat itu nama dengan sekali fahami. Tengok kita tengok keadaan lah. Tengok keadaan lah. Kan? Pernah gurau. Nabi pernah tanya pasal burung Abu Umair. Ya Abu Umair, wa ma fa'al an-nughair. Nughair tu burung kecil dia. Ya Abu Umair, ma fa'al an-nughair. Abu Umair macam boring itu. Ya Abu Umair, ma fa'al an-nughair. Wahai Abu Umair, apa jadi kau punya burung? Nampak? Boleh bincang, masa boleh bincang lah bahasa burung. Jangan pula jadi macam ekstrim, langsung tak boleh bincang benda-benda ni pula kan. Katakanlah aku nak bincang pasal S3 ke pasal note, kata jangan, ini bukan talibul ilm. Talibul ilm kena bincang pasal hadis dan sanad. Itu bukanlah. Itu ekstrim pula. Ya, masa boleh bincang. Nabi pernah bincang dengan benda-benda macam ni. Tapi bukanlah 24 jam cerita dia itu je. Satu masalah pula. Bolehlah sekali-sekala tanya Tottenham lawan ni menang ke kalah semalam. Menang kalah? Tak tahu. Bagus, tak tahu sudah lah. Bagus. Tak ada masalah. Tapi tak boleh masa kata 24 jam cerita itu je. Itu masih menjatuhkan maruah dia sebagai talibul ilm. Apatah lagi kalau talibul ilm hadis, kerja dia bila jumpa dia cerita pasal sesuatu perkara fashion ke apa ke, itu menjatuhkan maruahnya. Apatah lagi kalau jadi ustaz, duduk makan bincang macam pasal gaji naik tak naik, bincang pasal gaji 24 jam, allowance, kola lah, benda semua ini sekali-sekala boleh, tapi jangan selalu. Ini akan menjatuhkan maruah. Dengan orang akan kata apa, tengoklah ni para-para ustazah kita, ustaz-ustaz kita, para-para mufti kita duduk berbincang, bukan berbincang pasal umat. Dia kata asyik bincang pasal gaji naik tak naik, nak tukar sketing, nak pasang lagu ni, pasang ni. Dan kita pernah tengok benda ni. Pengalaman saya sedikit ni, kita pernah tengok. Sebagian para asatizah bila berjumpa, dia bukan bincang, bukan maksud kita kena bincang masalah umat 24 jam, tapi bila bincang tu, bincang perkara-perkara yang lara sampai 3-4 jam bincang masalah lara. Ni bukan perkara yang sepatutnya dilakukan talibul ilm. Misalnya bermain, ada tersyarat, misalnya bermain pedang, menunggang kuda, kerana itu akan bisa membantunya untuk persiapan jihad fi sabilillah. Main futsal bolehlah sekali-sekala. Pada zaman sekarang ini bisa dilakukan dengan permainan tembak, menembak atau lainnya. Demikian juga hendaklah seorang pelajar menjadi sesuatu yang sia-sia, baik perbuatan maupun ucapan yang tidak ada manfaatnya. Seorang pelajar juga hendaklah menghindari sikap yang rendah dalam majlis ilmu, seperti tertawa terbahak-bahak dan suka senda gurau. Benda yang paling kita tak boleh tolerate sekali guru-guru ni ialah kalau anak murid di sini, kita tengah guru, dia bercakap tu dia gelak-gelak. Itu tak boleh. Cakap ujung dia, itu benda adab yang paling buruk sekali belajar. Abdul Rahman Al-Mahdi, kena dengar saya pernah cerita kat Ihsan Taklim kisah ni. Abdul Rahman Al-Mahdi tergelak je, sebulan tak nak datang kelas. La uhaddithuka syahra, dia kata. Pernah sekali Abdul Rahman Al-Mahdi mengajar, sekali ada orang tergelak, ternaik suara. Dia kata, "Man yadhhab?" Siapa yang ketawa tadi? Semua takut. Semua tunjuk dekat seorang lelaki. Tapi dia bukanlah jatuhkan maruah orang tu. Dia taklah kata kau ni bodoh ke tak macam tu. Dia kata, "Idzan la uhaddithuka syahra." Aku tak akan mengajar kamu sebulan.
ya, ataupun datang lambat ke mengganggu, datang lambat dengan cara yang mengganggu contohnya. Ni guru saya dulu di UAE. Kalau siapa datang lambat je, masuk je kelas datang lambat, dia terus tutup buku dengan muka dia yang biasa je, tak ada macam muka marah. Dia tutup buku, dia keluar. Dia tak ada macam muka bengang ke marah, tak ada. Dia memang budak datang last kali tu memang kena marah teruk dengan dia. Lepas tu kita buat undang-undang, siapa datang lambat terus masuk kelas langsung lah. Kalau masa baru kelas semua tengah sibuk-sibuk masuk kelas tu, itu lain cerita. Datang lambat seorang dua, ini kalau masa dah setengah jam tu datang terus masuk, dan kemudian tarik kursi. Satu perangai budak UAE dulu, dia tarik kursi dari depan pergi belakang, betul tak lagi? Tak biasa. Kursi tu kedudukan dia macam ni, depan tu 2 orang, belakang tu ramai. Sebab apa? Belajar ni suka tarik kursi pergi belakang. Dia tarik pergi belakang. Ini yang berlaku dulu. Dia tarik kursi pergi belakang, syekh tu dia tutup buku, kemudian kelas dia pun keluar. Tak hormat kepada ilmu. Yang dia ajar tu ialah ulumul Quran. Kita baca buku Manak Qattan. Kemudian kata apa lagi? Kerana itu bisa hilang kewibawaan dia dalam hadapan orang lain. Apa dia? Adapun kalau hanya berada di tengah teman-temannya saja, maka masalahnya lebih ringan. Jadi kalau kita dengan kawan-kawannya, lainlah cerita. Memang biasalah kita gurau, kita kutuk-kutuk sikit, betul tak? Tak ada masalah, lebih ringan. Namun jika berada di khalayak umum, hindarilah berbuat sesuatu yang bisa menghinakan dirimu sendiri. Ini bukan hipokrit. Sebab kita dengan kawan kita, kemesraan tu lebih. Orang kenal, bila kita buat lawak tu, dia tahu kita bukan nak buat satu benda yang tak betul. Contohnya, saya bagi contoh ya. Ini saya terkena sendiri. Kalau orang awam, pernah sekali saya kata takbir, saya kata. Bila semangat kan, kita semangat, kita kata takbir. Sekali seorang orang saya kata, siapa yang ajar kau sebut takbir ni? Sunnah mana yang kata bila kita gembira sebut takbir, Allahu Akbar ada? Bila ada hadis yang sahih Muslim dan Sahih Bukhari, para sahabat radhiyallahu anhum bila gembira dia akan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tak ada yang kata seorang jadi tekong, takbir, Allahu Akbar, tak ada. Takbir, Allahu Akbar, macam satu parti tu lah, tak nak sebut parti apalah. Takbir, Allahu Akbar, itu tak ada, tak sunnah. Dia tak kata kabir, Allahu Akbar, tak. Jadi bila saya buat tu khalayak umum, jadi kawan sahabat saya tu yang sunnah juga, dia kata sebab engkau buat ni, engkau akan jadi contoh yang buruk kepada. Kalau kita dengan kawan-kawan tak ada masalah, orang tahu engkau bukan dengan tujuan yang sebenar, kau nak main-main, betul tak? Kalau kita dengan kawan kita takbir, kita maksudnya nak ejek ke, ataupun kita nak melawak, nak apa semua. Tapi kalau kita pada orang awam, kita takbir, kita kata, maka orang akan anggap benda tu sunnah. Jadi orang akan kata, tengoklah ustaz tu orang belajar sunnah pun buat macam tu, tak kita tak boleh buat. Nampak tak? Dia kata fitnah. Lepas tu lah bila dia khalayak umum, tak sama macam bila berada bersama dengan sahabat-sahabat. Barakallahu fikum. Okay? Ada sebuah patah. Saya tengok bahasa Arab dia apa. Man akthar min syai'in urifa bih. Sesiapa yang banyak melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengannya. Nampak tak masa sebut tadi lah, kalau dia suka cakap pasal kereta, maka dia akan terkenal sebagai kereta. Kalau ustaz tu asyik sebut pasal allowance, dia kata, maka dia terkenal sebagai ustaz allowance. Kalau dia asyik pasal madu je, orang yang akan gerak dengan ustaz madu, sah. Kalau dia tu terkenal sebagai ustaz mengajar sunnah, tapi setiap kali kuliah cerita pasal madu, setiap kali kuliah cerita pasal madu, orang akhirnya akan dekatkan dia ustaz madu. Ini menjatuhkan dia punya marah dia. Atau guru, banyak talib, seorang mengajar agama, tak boleh jual barang dalam kuliah dia. Jangan jual barang lah. Jual barang boleh kat luar, indirect. Tak boleh kata, tuan-tuan semua ni anak murid saya, umrah kena pergi dengan saya tahun depan. Siapa tak pergi bukan anak murid saya lah, kata, tak hormat saya. Faham tak? Setiap kali kuliah saya masuk umrah, setiap kali kuliah ustaz akan pergi, orang akan kenal ustaz ni, ustaz ejen umrah, ustaz package. Nampak tak? Kat sini kita akan talibul ilmu yang ustaz ni ada, sedangkan ilmu dia betul, sahih.
bagus, bermanfaat, tapi telah dijatuhkan maruah kerana dia banyak buat benda yang tadilah, banyak benda yang tak ada alaqah dengan hubungan dengan ilmu dia tadi. Ini satu benda yang kita kena jaga. Jauhilah segala perosak ilmu ini, baik dalam majlis maupun dalam setiap pembicaraanmu. Namun sebagian orang yang dulu menyangka bahawa sikap longgar dalam hal seperti itu adalah sebuah sikap toleransi. Dia kata, relax lah, tak cool lah, tak chill lah. Ustaz ni serius sangat, tak chill, tak ada lawak, tak ada apa. Itu biasa sikap orang yang jahil. Al-Ahnaf bin Qais berkata, jauhilah majlis kita dari menyebut wanita dan makanan. Saya benci seorang laki-laki yang suka membicarakan kemaluan dan perutnya. Talibul ilm tak boleh cerita pasal perempuan dengan cara yang orang awam cerita. Faham tak maksudnya macam mana? Kalau kita bincang, kata kita dah kahwin belum? Belum, Syekh. Ana ada seorang calon yang bagus, dah suka tentang kuliah, muka pun comel, ada ini cerita pasal perempuan tak? Perempuan juga, tapi dengan penuh beradab. Tapi kalau cerita yang tak pernah beradab, itu makruf lah. Tengok body dia, ini tak boleh, itu tak beradab, kurang adab. Talibul ilm tak boleh cakap macam tu, ya. Tak boleh cerita hidung dia, bila aku tengok dia, jangan. Ini jauh daripada adab seorang talibul ilm. Dan makanan pun, kalau kita bincang makanan macam biasa-biasa, boleh lah. Kata macam mana kuih tiaw sedap? Kuih tiaw Doli Taman Tun. Okey, cukup lah. Promote pula ni masa video. Kena bagi tu. Contoh. Tapi tak ada lah kita cerita pasal makanan. Sebab tu kita tengok orang kafir kan, nampak tak? Kehidupannya sebahagian dihabiskan dengan makanan, betul tak? Sebahagian. Tengok satu channel khas untuk makanan, pagi sampai petang. Dan dibincangkan makanan tu sangat detail. Ini makanan ada rasa masam, manis, tapi kau punya coklat terlebih. Kau faham tak? Yang ni perbincangan macam ni, perbincangan yang sia-sia. Soalan talibul ilm tak dibincang macam tu. Itu tak main fashion. Betul dia kata tak isah Abdul Dinar, tak isah Abdul Dirham, tak isah Abdul Makhilah, tak isah Abdul Makhisah. Idza syika falan tuqish. Tak isah wantakas, idza syika falan tuqish. Nabi kata apa? Tak isah Abdul Dinar, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian, celaka hamba fashion, celaka hamba apa lagi? Ada lain pula, celaka hamba isteri, celaka hamba wanita. Dia kata ta'isa wantakas, celaka dan jatuhlah dia. Idza syika falan tukish, bila dah kena dengan satu apa tu duri, kamu jangan doakan duri itu tercabut, biar dia terkena. Maksudnya bila orang macam ni, bila jatuh biar jatuh, biar dia insaf terus. Doa Nabi. Lepas kita jangan jadi macam tu. Al-Ahnaf bin Qais. Jadi kita bila buat wanita, saya benci seorang lelaki yang suka membicarakan kemaluan dan perutnya, kerana ini bisa mengalihkan perhatian dari menuntut ilmu. Betul tak? Sah. Seorang nak mencari makanan, sanggup bermusafir berpuluh-puluh kilometer untuk mencari kuih tiaw yang terbaik. Betul tak? Berjalan berkilometer nak mencari durian Musang King yang original kat Penang contohnya. Allah, jangan kita buat macam tu. Kita boleh kalau kita katakanlah kita ada daurah dekat Kedah, kali kat Kedah ada laksa, kat Kuala Kedah, itu boleh lah, tak ada masalah. Kita ada kuliah dekat Kuantan, nak makan sata, contohnya sata Kemamang, sedap kan sata Kemamang tu. Ada orang Terengganu sini, sata kat Kemamang tu sedap, tak masalah. Tapi untuk dia kata besok jom kita pergi ke Maman makan, naik kereta 3 jam makan sata balik. Masuk mana pula kita nak makan kuih tiaw ni, apa, nasi ganja Ipoh, pergi nasi ganja Ipoh, naik atas turun balik, kerja je itu je. Ini kata ini mengalihkan perhatian. Ini kata tak ada zuhud tadi. Faham tak? Sama juga macam kita kadang-kadang makan tengah hari, sampai nak buang masa 3-4 jam untuk mencari makan je, nak makan makanan terbaik. Ini juga satu benda yang kalau sekali-sekala untuk dapat sekadar beratur, contoh pergi Penang beratur, memang kena beratur 2 jam, sekali-sekala tak ada masalah lah. Kalau 24 jam itu je dia punya hammu ada. Betul, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala sallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Nabi doa Nabi kata Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina, jadikan dunia itu sebesar-besar tujuan kami. Khalas, faham? Okay.
Misalnya seorang berkata, tadi malam saya makan sampai kekenyangan, atau ucapan sendiri yang tidak ada gunanya sama sekali. Juga berbicara seputar urusan wanita, terlebih lagi kalau ada yang bicarakan hubungan suami isteri yang dilakukannya. Mesti orang awam kan, betul tak? Dah jumpa kan cerita ni lah, minyak ni bagus, sapu ni kang tahan lama, apa semua. Ini semua buang masa, tidak ada adab, tak ada akhlak padanya. Maka orang macam inilah jelik manusia pada hari kiamat dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang berbicara tentang ilham, Umar bin Al-Khattab, surat orang yang berbicara dengan ilham, maksudnya mulham, istilah dia tu. Kan Umar kan mulhamun. Umar itu digelar sebagai al-mulham, yang diberi ilham. Sebab apa? Sebab banyak kata-katanya benar. Innallaha ja'ala al-haq fi lisani Umar. Allah Ta'ala telah menjadikan kebenaran itu pada lisan Umar Al-Khattab. Itu maksudnya orang yang berbicara dengan ilham. Bukan, jangan silap faham, bukan ilham macam kita tu, dia hanya berbicara dengan ilham, bukan dengan nas. Umar ialah orang yang paling kuat berpegang pada nas, sehingga dikatakan orang keras dalam berpegang pada nas. Umar bin Al-Khattab tentang masalah qada, beliau berkata, barang siapa yang menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak dia miliki, maka Allah akan menampakkan keburukannya. Maksudnya apa? Kita baca huraian bawah tu. Yang dimaksud dengan orang berbicara dengan ilham adalah Umar bin Al-Khattab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau ada di antara kalian seorang yang berbicara dengan ilham, maka Umar lah orangnya. Hadis Sahih Bukhari. Maksudnya adalah seseorang yang diberi ilham oleh Allah, seakan-akan kalau dia berbicara dibimbing oleh wahyu. Betul, ada satu hadis dhaif, hadis dhaif. Nabi kata, ittaqu firasatal mu'min. Takutilah firasat orang mukmin, kerana dia mengetahui hak sebelum benda itu sampai kat dia. Tapi hadis ini dhaif lah, firasat. Maksudnya, tapi sebagai ulama kata, maksudnya memang benar. Orang beriman ni, dia kadang-kadang tindakan itu tepat. Allah Ta'ala bagi ketepatan pada tindakannya. Sebab apa tindakannya? Ialah orang yang biasa dengan wahyu, Quran dengan sunnah, Quran dan sunnah. Pada satu tindakan yang dia perlukan kepada Quran dan sunnah, tapi tak sampai pada dia, tapi dia pilih satu pendapat, dan pendapat tersebut tepat dengan sunnah. Ini boleh berlaku juga. Tapi hadis tu dhaif, maksudnya jangan pula kita semua pakai firasat. Orang kata, oh ada firasat, ittaqu firasatal mu'min. Oh firasat engkau? Tak boleh. Pertama dengan nas, bukan dengan firasat. Sambung lagi, dia kata apa? Kata penulis ni, maksudnya adalah seorang yang diberi ilham. Hal ini oleh Allah seakan kalau dia berbicara dibimbingi oleh wahyu. Hal ini menjadi masalah yang rumit bagi sebahagian para ulama, kerana hal ini mengandung konsekuensi bahawa Umar adalah sahabat yang paling utama. Iaitu sebagai orang bincang, Umar ke Abu Bakar lebih utama. Seolah-olah Umar lebih utama sebab dia diberi ilham. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjawab kerumitan ini. Beliau berkata, Umar bisa bersikap benar dengan adanya perantara, adapun Abu Bakar mampu berbuat benar tanpa adanya perantara. Maksudnya Umar mungkin diperlukan ilham itu untuk membuat satu yang tindakan yang benar, adapun Abu Bakar memang tindakan dia sentiasa benar. Ini nak jawab kepada hadis ni lah. Sebab hadis ni seolah-olah mengatakan bahawa Umar lebih afdal daripada Abu Bakar, tapi jawapannya tidak. Abu Bakar itu tindakan yang lebih benar. Dengan ini Abu Bakar jauh lebih utama dibanding Umar. Siapa saja mengetahui sikap Abu Bakar dalam keadaan-keadaan genting akan mengetahui bahawa beliau lebih mendekati kepada kebenaran dibanding dengan Umar. Apa contohnya? Kalau tuan-tuan tak baca, apa contohnya? Tak usah baca bawah tu. Yang tuan-tuan ingat pada sejarah sirah Rasul, yang tindakan Abu Bakar ni kebanyakan lebih benar daripada Umar. Ada satu situasi yang di mana tindakan Umar benar daripada Abu Bakar. Contohnya apa? Tulabul ilm, tahanan perang Badar. Itu satu je tindakan yang benar. Sebab tahanan perang Badar, Umar cadang untuk dibunuh tahanan perang Badar. Abu Bakar kata tak, dia mengajar. Dan Allah Ta'ala telah memilih pendapat Umar. Maka al-nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tak boleh bagi Nabi itu mengambil tahanan perang sehingga apa? Sehingga orang jahat itu menjadi kuat. Melainkan setelah dihapuskan. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu nakkan ganjaran dunia, Allah Ta'ala nakkan ganjaran
akhirat. Maksudnya dengan sebab dia mengajar, dia patah balik kat kaum dia, mereka semua menaikkan semangat orang Mekah, orang musyrikin untuk pergi perang kali kedua. Ini satu situasi di mana Umar lebih tepat berdapat daripada Abu Bakar. Tapi ada banyak situasi lagi di mana Abu Bakar lebih benar daripada Umar. Contoh, kalau tak ingat kita baca bawah ni. Ini banyaklah. Ya, antaranya saat perang Hudaybiyah terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang Quraisy. Umar mempertanyakan kembali hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau pun menjawab pertanyaan Umar tersebut. Namun Umar kembali mempertanyakan hal itu kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar menjawabnya persis sebagaimana Rasulullah, tidak berbeza satu huruf pun. Kerana Umar kan tak berhati kenapa perjanjian Hudaybiyah tu orang Islam kena, dari segi perjanjian tu Islam kurang lah. Betul tak? Apa contohnya? Ingat tak Zafir? Apa contohnya? Iaitu bila orang musyrikin Mekah lari ke Madinah, kena pulangan balik. Orang Madinah yang lari ke Mekah, tak payah pulangkan. Nampak tak adil lah. Nampak tak? Jadi benda tersebut, bila nak buat surat tu, Bismillahirrahmanirrahim, kami kenal Allah tapi kami tak kenal Ar-Rahman. Min Muhammad Rasulillah. Dia kata kalau kau di Rasul, dan saya kami dah masuk Islam lah. Kalau kami percaya kau Rasul, padam. Jadi banyak situasi-situasi itu menyebabkan Umar tak puas hati. Umar tanya Rasulullah, Rasulullah kata, ini jawab ini yang telah ini aku punya pendapat. Rasa ini ada kebaikannya wahai Abu Bakar. Pergi dekat Abu Bakar pun jawab benda yang sama juga pada Umar Khattab. Dan ternyata benar tak? Benar. Sebab perjanjian tu orang kat Mekah banyak orang Islam secara rahsia. Masuk Islam secara rahsia tersebar. Kan bila dia pergi ke Madinah, masuk Islam, dia kena pulangkan balik. Apa jadi? Mekah makin banyak Islam lah. Kat situ tersebar ni perlahan-perlahan. Itu yang berlaku pada negara kafir sekarang. Betul tak? Dekat Perancis sekarang, agama yang terbanyak sekali lepas Kristian ialah Islam. Lepas tu sekarang di Israel, mereka cuba nak menghalau orang-orang yang pelarian daripada Afrika. Sehingga Perdana Menteri dia Benjamin Netanyahu kata, sekiranya 30% penduduk Israel ni bukan orang Yahudi, dan saya habis kita. Negara kita ni bukan Jewish country lagi dah, bukan Jewish state lagi dah. Nampak tak? Dia takut. Sebab sekarang negara kafir sekarang penuh dengan orang Islam. Allah Ta'ala, wa makaru wa makarallah. Barulah kena ayat ni, makaru makarallah. Bukannya si kafir tu yang baca ayat ni. Si kafir Hindu tu baca wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia tak tahu ayat tu ayat pasal siapa tu? Lah, wa makaru wa makarallah wallahu yuhibbul makirin. Idh qala Allah ya Isa, ayat itu berkenaan dengan Nabi Isa. Mereka cuba nak tipu Allah, nak bunuh Nabi Isa kan. Allah Ta'ala tukar Nabi Isa dengan orang lain. Sekarang ni ayat itu cerita pasal kekufuran orang Nasrani. Yang kau yang baca ayat tu kafir, kau baca ayat tu nak terkena dengan pada orang Islam, konon-kononnya orang Islam ni lah. Tahu tak siapa baca ayat tu? Yang satu lagi, nanti kita baca adab ni. Talibul ilm kena tahu pasal dunianya. Dia kena alim bidinihi, kena alim juga tentang dunianya. Kalau baca hadis Nabi SAW, kita akan tengok Nabi SAW ialah orang yang paling mengambil perhatian terhadap apa yang berlaku pada sekelilingnya. Kita belajar sunnah juga, tapi jangan baca kitab je, sok khabar tak baca. Ustaz kata sok khabar ni banyak berita-berita tak benar. Memang kita tahu banyak berita tak betul dalam tu, semua Reuters apa semua, tapi kita kena tahu juga apa yang dilaporkan dalam tu supaya kita boleh bertindak dengan tindakan yang memang tu kita kalau kita belajar Jamiah Iman apa? Alim bidinihi, alim pada agamanya, dan juga apa? Dan alim tentang situasi apa yang berlaku. Sebab itulah nasihat guru kami, seorang tu mesti ada takhasus, satu ilmu dunia, satu ilmu akhirat, satu ilmu dunia juga dengan takhasus. Contoh,
sebagian sahabat agama bagus, tapi sama juga dia pakar dalam contohnya memanah. Jadi itu juga kita ni, biarlah seorang ni bagus belajar hadis bagus, jadi satu pakar dalam Microsoft, satu pakar dalam internet, satu pakar nak design poster. Kalau semua ngaji hadis, tak ada siapa nak design poster, nak buat iklan pun pakai Word dia poster dia. Jadi tak ada siapa nak datang kuliah dia. Nampak tak? Betul dia kata, "Falaw la nafarun min kulli firqatin minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Mesti ada tafaqquh satu grup. Yang lain tu ada yang pergi perang. Wallahu a'lam bissawab. Apa jadi? Nampak tak? Kemudian apa lagi? Begitu juga tak kala memerangi orang-orang yang murtad. Kan bila perang orang murtad kan, mula-mula Umar tak setuju. Kata, ya Rasulullah, kata, wahai Abu Bakar Siddiq, bukankah Nabi kata apa? Man qala la ilaha illallah asama minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Wahai Abu Bakar, macam mana kamu nak perangi orang tu yang orang tak nak bayar zakat dan juga Nabi palsu, orang murtad sebagainya, dia tak nak bayar zakat. Umar kata, kenapa kamu nak bunuh? Nah, hadis Sahih Muslim. Kenapa kamu nak memerangi mereka, sedangkan Nabi kata, siapa mengucapkan la ilaha illallah faqad asamu minni, maka darahnya telah terjamin, darahnya, hartanya, dan juga ada hadis lain riwayat kata wa irdihim, dan juga maruahnya, illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Tapi Abu Bakar kata apa? Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku akan memerangi sesiapa yang memisahkan antara salat dan zakat. Sehingga berlaku perbicaraan, akhirnya Umar kata, ya, inna Allah SWT telah menjadikan kebenaran pada Abu Bakar As-Siddiq. Nampak? Dua situasi dah. Lagi situasi apa lagi bawah ni, dia kata apa? Dan juga mengirim pasukan Usamah bin Zaid. Ini apa pula ni? Pasukan Usamah bin Zaid. Nabi SAW hantar Usamah bin Zaid untuk memerangi Nabi palsu. Kemudian Nabi meninggal, terhenti pasukan tadi. Pasukan tu berhenti. Sebahagian kata patah baliklah. Orang kata tak, aku akan lepaskan juga pasukan yang telah dilepaskan oleh Nabi SAW. Itu jadinya. Juga saat memantapkan hati para sahabat ketika wafatnya Rasulullah. Ingat tak kejadian tu? Bila semua ada yang kata, Umar kata Nabi tak wafat lagi, Nabi tak wafat, Nabi hanyalah macam Nabi Musa pergi dekat Gunung Tur. Kerana Musa kan hilang kejap pergi naik Gunung Tur tu kan, dia beribadah kat sana. Wa nadainahu bi janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya. Kami panggil dekat Gunung Tur untuk dia beribadah kepadaku. Wa qarrabnahu najiya. Yang kan bila dia balik, dia tengok siapa? Samiri dah sembah, kan? Ijlan jasadan lahu khuwar, dia buat satu lembu yang ada lubang yang boleh keluar dengan bunyi. Kan dia marah. Bila Harun, Nabi Musa turun kan, dia pegang janggut dia, dia tarik janggut Harun. Ya benda wahai anak kepada ibu. Maksudnya adik-beradik dia nak pakai nama mak dia. Janganlah kau berkesiap keras kepadaku, kerana aku takut, kerana aku tak mampu nak buat, nak mencegah mereka. Kata ni. Jadi itu kisahnya kat sini. Ketika Umar Al-Khattab ingat Nabi SAW, dia hanya seperti keluar untuk pergi Gunung Tur macam Nabi Musa. Apa kata Umar Al-Khattab? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Dia baca ayat apa? Lagi apa ayat yang Umar Bakar Siddiq sehingga Umar kata, sumpama ini kali pertama aku dengar ayat ni. Apa dia? Itu makanan Muhammad Abah Hadi radhiyallahu wa khatamin nabiyyin tu ayat lain. Hampir sama ayat tu. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum
Wa man yanqalib falan yadurrallaha syai'a. Allah Ta'ala kata dalam Quran, tidaklah Muhammad itu melainkan rasul yang telah dihantar sebelum-sebelumnya kamu. Afa immata, adakah kalau Nabi SAW wafat, inqalabtum ala aqabikum, kamu patah balik seperti mana kamu asal. Wa man yanqalib, siapa berpatah balik, falan yadurrallaha syai'a, tak beri manfaat, tak beri mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Umar dengar ayat ni, Umar kata, seumpama aku pertama kali dengar ayat ni. Sedangkan dia tahu lama dah. Jadi kita kata ini dalil bahawa Umar Abu Bakar As-Siddiq lebih steady berbanding dengan Umar Khattab. Waktu kata Syekh Salih bin Najid, kata-kata yang saya teringat, dia kata, kalau nak bandingkan macam sekarang ni ialah Umar Al-Khattab tu macam Syekh Albani, dan Abu Bakar As-Siddiq tu macam Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh Albani lebih dekat kepada dalil nas kan. Syekh Albani nasnya nas hadis dia lebih kuat pada hadis. Tapi Syekh bin Baz dia lebih tenang, lebih tepat dia punya tindakan pendapat dia dalam suatu masalah. Lepas tu antara tindakan dia yang paling orang dulu kecam ialah ketika dia mengeluarkan fatwa bahawa Amerika boleh minta tolong Amerika ketika itu. Kan bila perang Teluk tu, orang semua kecam, mana boleh Syekh bin Baz boleh benarkan Amerika kafir masuk dalam negara Islam apa rentang. Akhirnya tindakan dia benar. Dengan dia membenarkan tu, maka orang komunis tak boleh masuk ke dalam Arab Saudi. Kalau perang tu, na'udzubillah min dzalik lah, kita kata perkalau kan. Tapi peperangan tu jika dilihat pada zahirnya memang sedai Saudi tak boleh nak ni. Iraq masa tu terlampau kuat. Iraq ada nuklear, Saudi tak ada nuklear. Iraq ketika perang sebelum tu, perang Iraq dan Iran, Iraq mendapat sokongan daripada Presiden Amerika sendiri, Amerika Serikat. So masa tu kan Iran revolusi Syiah, kan mereka tak ada sentimen benci kepada Amerika. Jadi masa tu bila berlaku perang tu, mereka bagi macam-macam senjata kimia apa semua dekat Iraq ni. Jadi bila berlaku perang Teluk tu, Saudi sebenarnya kalah kalau ikutkan secara zahirnya. Jadi Syekh bin Baz keluarkan fatwa boleh membenarkan pertolongan daripada orang kafir. Lalu kalahlah Iraq dan parti Ba'ath. Kita tahu Saddam Hussein parti Ba'ath. Tahu parti Ba'ath tak? Parti Ba'ath ni, parti Bashar Assad tu parti Ba'ath juga. Sebenarnya dari segi ideologi dia tak sama. Mereka dua-dua ni kafir. Ideologi yang kafir lah, ideologi kafir masa tu. Bukan kata mereka kafir, ideologi tu ideologi yang kafir, komunisme. Ba'ath ni komunis sosialis. Guru saya dulu Dr. Bahauddin nama dia. Hadis Iraq masa zaman Saddam, dia tak berani sebut pasal Saddam Hussein dekat Malaysia ni. Dia kata kalau kat Malaysia pun kamu ingat aku tak boleh kena bunuh. Bila matinya Saddam Hussein, dia paling cakap paling kuat dalam kelas tu. Banyak orang dibunuh. Untuk Karim Zaidan daripada Iraq lari ke Yaman. Nampak? Jadi dia punya mudarat dia lebih besar. Mudarat dia lebih besar sekali dia masuk. Allah Ta'ala akhirnya Allah Ta'ala menjadikan kebenaran daripada tindakan Syekh bin Baz rahimahullah, yang pada awal menyebabkan ketika itu fitnah. Sebagian daripada para ulama masa tu dia menentang, kata Syekh bin Baz ni tak alim, tak pandai wakil, tak pandai ini, tak faham situasi apa semua. Lalu sebahagian ini telah dipenjarakan oleh seperti Saman Auda, Safar Hawali dan seumpama dengannya ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Ini cerita politik, tak boleh banyak-banyak sangat. Cerita tadi Talibul Ilm tak boleh cerita banyak-banyak sangat. Tapi kita kata ini situasi, kita kata Allah Ta'ala telah menjadikan lisan hak kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Bukan saya kata Syekh bin Baz tu Abu Bakar Siddiq. Jadi kita kata ketenangannya dan dia punya steady dia, dengan dia punya istiqamah dia dalam atas manhaj tu, dia lebih kepada macam Abu Bakar As-Siddiq. Umar lebih kepada macam Syekh Albani lebih kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Di sini kita bertanya, siapakah yang lebih banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah ke Abu Bakar? Kalau orang tanya, kalau Abu Bakar lebih afdal, kenapa Abu Hurairah lagi banyak hadis? Kadang-kadang kita pernah kena soalan ni, Ustaz, kenapa tak ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Soalan tu biasa dengar tak? Orang belajar hadis biasa dengar, biasa kena soalan tu. Kalau tak tengok jawapan bawah ni, apa jawapan dia? Haris. Hafalan. Apakah As-Siddiq lebih kurang hafalannya daripada Abu Hurairah? Wallahu a'lam. Lagi? Nu'man? Ahli Sufah pasti lagi banyak hadis. Allah bin Amr al-As bukan ahli Sufah, Aisyah bukan ahli Sufah. Abu Bakar tak sentiasa bersama. Jawapan yang pertama, kita katakan Abu Bakar As-Siddiq lepas matinya Rasulullah, kerja dia apa? Khalifah. Dia bukannya guru. Yang kedua, berapa tahun Abu Bakar hidup lepas Rasulullah SAW? 2 tahun. Yang ketiga, lepas zaman Rasulullah SAW wafat, apa jadi pada dunia Islam? Murtad dan Nabi palsu. Dan Abu Bakar As-Siddiq tidak terkenal sebagai orang yang mengajar. Sekiranya Abu Bakar As-Siddiq ni umurnya panjang, ketika keempat Abu Hurairah hidup puluhan tahun, 50 tahun lepas Rasulullah wafat. Jadi kat situ kita kata apa? Abu Hurairah lebih banyak hadis daripadanya. Dan memang jawapan tadi semua betul lah tu. Sebenarnya Abu Hurairah memang lebih kuat hafazannya. Abu Hurairah lebih menumpukan kepada pengajian. Dalam hadis Sahih Bukhari itu dia kata, akthar Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak sangat meriwayatkan hadis. Abu Hurairah kata, macam mana aku tak banyak hadis? Orang Madinah dia ada ladang, orang Mekah dia ada bisnes. Aku hanya belajar ala syib'i batni. Aku mengaji dalam keadaan perut aku lapar. Kalau bukan kerana 2 ayat dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah tu, aku tak nak mengajar lah, kata. Apa ayat tersebut? Tahu apa ayat tu? Apa ayat tu? Sungguhnya innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran dan hadis, setelah manusia berhajat kepadanya, bayyanahu lin-nas, kami telah terangkannya kepada manusia. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan para malaikat akan laknat dia. Kata Abu Hurairah, kalau bukan kerana ayat ni aku tak nak mengajar lah hadis ni, tapi aku takut kena laknat. Jadi apa jawapan kata? Apa kata Syekh Utsaimin dalam nak beri jawapan ni? Tidak, dia kata. Dia kata, adakah berarti bahawa Abu Hurairah lebih banyak mengetahui hadis daripada Abu Bakar? Tidak. Kata Syekh Utsaimin, hanya saja Abu Bakar tidak sempat menyampaikan hadis Rasulullah SAW kepada orang lain. Bagaimana tidak? Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah yang selalu menyertai beliau, baik pada musim panas maupun musim dingin, saat siang dan saat malam, saat safar atau saat di rumah. Dia adalah orang paling banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW, yang paling mengetahui sunnah beliau. Dia kan dia bersafir dengan Nabi, berhijrah dengan Nabi, berperang dengan Nabi, apa-apa saja dengan Nabi. Bahkan Abu Hurairah ni, Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ni, Nabi declare dia beriman. Pernah dengar kan kisah keledai bercakap tu, lembu bercakap? Apa masalah saya pernah cerita dalam Yasa Taklim. Dia 2 hadis. Satu, musang bercakap, serigala bercakap, satu lagi lembu bercakap. Mana kata hadis ni? Dan Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi kata akan akhir satu zaman tu, tiba seekor serigala telah mencuri kambing seorang pengembala. Lalu pengembala tu kejar nak tarik balik dia punya, nak dapatkan balik dia punya kambing ni. Sekali dapat juga, akhirnya dapat juga kambing ni. Sekali, apa kata serigala tu? Kau tunggulah di masa nanti tidak ada pengembala yang akan menjaga kambing-kambing ni. Oh, kata serigala tu. Serigala tu bercakap. Agak-agak apa orang Madinah kata? Orang Madinah kata, serigala bercakap ya Rasulullah.
Sekali bercakap, Nabi kata apa? Aku beriman dengannya, Abu Bakar dan Umar pun beriman dengannya. Sedangkan dalam majlis tu Abu Bakar dengan Umar tak ada. Dalil bahawa Nabi declare Abu Bakar Umar akan beriman dengan kisah tu walaupun kau tak pernah dengar lagi kisah tu. Kisah yang sama juga, kisah seorang petani, dia gunakan lembu dia atau kerbau dia untuk angkat barang. Kali kerbau dia mengadu, kata aku diciptakan bukan untuk mengangkat barang, aku dicipta untuk harf, untuk membajak tanah. Sama juga orang Madinah kata, ya Rasulullah, kerbau bercakap-cakap, lembu bercakap. Kata Nabi SAW, aku beriman dengannya, Abu Bakar dan Umar beriman dengannya. Hadis ini dalam fadilat kelebihan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar. Nabi declare orang beriman sebelum orang sampai lagi cerita benda tu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nampak? Dari bahawa Abu Bakar dan Umar ni lebih hebat. Sebab itulah kata Ali radhiyallahu anhu, dia declare kan, siapa yang kata aku lebih afdal daripada syaikhan ni dua ni, maka aku akan sebat dia. Maka aku akan sebat dia. Ali radhiyallahu anhu. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum lepas tu semua banyak namakan anak dia Umar, Abu Bakar, Umar, maka atas Ahlul Bait ialah orang yang paling cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Ya. Kenapa jadi? Beliau adalah orang yang paling banyak menerima hadis Rasulullah SAW, yang paling mengetahui sunnah beliau, namun beliau tidak punya banyak waktu untuk duduk di majlis ilmu demi menyampaikan apa saja yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Dengan ini jelaslah bahawa dari hadis di atas, selanjutnya Umar bin Khattab berkata dalam surat yang ditulisnya kepada Abu Musa al-Ash'ari tentang qada, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dimiliki, maka Allah akan menampakkan keburukannya. Maka maksud dia menghiasikan diri dengan dia tidak miliki, maksudnya buat-buat tasannu'. Dia tak zuhud, buat-buat zuhud. Dia tak warak, buat-buat warak depan orang. Maka Allah Ta'ala akan bukakan hal dirinya yang sebenar. Na'udzubillah bidzalik. Apa tu kata para ulama, kita ni nampak baik sebab Allah Ta'ala tutup benda yang Allah Ta'ala buruk. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala buka lah benda buruk yang kita lakukan, kita semua dah tak nak berkawan. Lepas tu kita ada doa setiap petang, mesti doa apa doa tu? Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an tahti wa a'udzuka bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma astur awrati, atau tutuplah auratku, tutupkanlah benda yang malukan aku ya Allah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq bila orang puji dia kata apa? Allahumma ighfirli bima la ya'lamun. Dan aku ampunkanlah aku di atas perkara yang mereka semua tak mengetahui tentang diri aku. Siapa lagi? Allahumma ighfirli bima la ya'lamun. Apa lagi? Waj'alni khairan mimma yazun. Sebelum tu apa? Allahumma ighfirli bima la ya'lamun. Yang ujung tu saya tengok waj'alni khairum mimma yazunnun. Dan jadikanlah aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan aku sebenarnya. Ini para salaf. Para salaf kata kalau Allah dibukakan hijab aku, kalau dosa itu boleh berbau, dan saya tak ada siapa nak dekat dengan aku sebab banyaknya dosa. Jadi para salaf tawaduk. Dia kata apa? Ini adalah sebuah kenyataan. Ada seorang yang memoles dirinya, maksudnya menghias dirinya seakan-akan dia itu seorang penuntut ilmu. Jadi dipanggil ta'alum, bukan ta'allum. Ta'alum. Beza ya? Ta'allum dengan ta'alum. Ta'ain alif dengan ta'allum. Ataupun muta'allim dengan muta'alim. Dua benda yang berbeza. Muta'alim orang yang belajar, muta'alim orang yang berlagak macam orang alim. Ngaji kitab tauhid berkenaan syirik pun tak lepas lagi. Cerita pasal hadis ni pada sanadnya ada perawi macam ni. Satu hamba Allah ni bila
Maulana Asri terangkan tentang suatu hadis tu, dia kata tidak memuaskan hati. Tidak memuaskan hati. Awak baru mengaji hadis 1-2 tahun 2, dia boleh komen tak memuaskan hati. Seolah-olah masya-Allah dia pandang rendah kepada ini, kata akhlak insya-Allah. Saya sebut dalam kuliah lepas bila Syekh Shalih Fauzan berfatwa agar tidak kita semua keluar dalam demonstrasi di Mesir apa semua. Ada yang kata Syekh Shalih Fauzan tak faham wakil, kata tak faham situasi, dia hanya faham dekat Saudi je, tak faham apa dekat Mesir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada supaya kata orang-orang Saudi ni semua hanya bagi fatwa yang sesuai untuk Saudi je, bukan untuk Mesir. Adakah maksudnya kamu nak tuduh bahawa syekh-syekh para masyayikh kita dekat di sana tu kibar ulama tu maksudnya tak mengaji isu Mesir? Engkau lagi alim pasal isu Mesir daripada mereka? Nampak tak? Betul, hati-hatilah lisan kamu, jagalah. Bahkan ada setengah tu pula kata ada ulama yang lebih menjaga darah manusia daripada ulama Saudi ni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adab. Ini kata muta'alim ni rasa macam lebih pandai menuntut ilmu. Nanti kita akan belajar dalam buku ni macam mana nak tuntut ilmu sebenarnya. Itu lagi, kita ni suka lompat, kuliah ni pergi, kuliah ni pergi, kuliah ni pergi, semua kuliah nak pergi. Bukan saya kata tak boleh pergi kuliah, bagus, tapi pergi kuliah biar ikut kita punya tahap. Nanti kita akan bincang dalam masalah ni insya-Allah. Adab ni. Mungkin dah sebab dah bawah ni kata apa lagi? Setiap kali ada satu masalah, ia segera menyingsingkan lengan baju lalu berkobra. Sayalah yang bisa menjawabnya. Bila ada satu isu besar, apa tadi kalau isu besar, macam isu Mesir itu, isu Syria, dia nak jawab dulu, komen cepat je. Dan kita tunggu apa kibar ulama kata. Apa tunggu syekh besar akan cakap dalam masalah ni. Tengok fatwa. Sebab itulah kita tengok bila berlakunya fitnah pada zaman Hajjaj, adakah para yang pergi lawan Hajjaj itu sebahagiannya fuqaha? Tahu tak? Betul panggil itu fitnatul fuqaha, peperangan para fuqaha. Yang lawan tu Asy-Sya'bi, yang lawan tu ialah Al-Ash'ath. Al-Ash'ath ni fuqaha, pakar fiqh pada zaman tu, bukannya orang biasa tuan-tuan. Yang lawan Hajjaj tu pakar fiqh pada zaman tu, tapi mereka juga tersilap. Sebab apa? Tak ikut fatwa kibar. Siapa kibar zaman tu? Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas dan lain-lain. Lepas tu kita dalam timbul satu musibah, satu katakanlah musibah berlaku macam isu Mesir, kita tak rujuk mana-mana ustaz, tak. Kita tak tanya saya, tak tanya Ustaz Ridwan, tak tanya ustaz ni. Kita kena tanya kibar. Kibar siapa? Siapa kibar sekarang? Menurut tanya siapa kibar? Siapa kibar? Ruben? Kita ada Syekh kibar, ada Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Syekh Al-Wahidan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kita kenal Rajihi, Bang Rajihi je kan? Dia satu anak murid Syekh Abdul Aziz bin Bas, namanya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kata ulama, kata pelajar-pelajar di sana, man fatahu Syekh bin Bas fa alaihi Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Sampai terlepas Syekh bin Bas, maka pergi ke Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Sebab Syekh Abdul Aziz paling banyak mulazamah dengan Syekh bin Bas. Cakap dia pun sama, cara berfatwa pun sama. Bila timbul musibah macam ni, kena rujuk syekh-syekh macam ni. Bukan tanya ustaz fulan dan fulan dan fulan. Betul ada orang pergi rujuk Syekh Arifi, tapi Syekh Arifi bukan kibar. Dia rujuk siapa yang buat lah tahzan tu? Syekh Al-Qarni. Betul lah, tapi kita kena ada kibar lagi pada isu tu. Ya, Syekh Qarni orang alim, Syekh Arifi orang alim, betul, ada doktor apa semua. Tapi bila timbul musibah macam ni, kibar kita kena rujuk kibar, syekh kibar kita siapa? Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, atau Syekh Abdullah Al-Imam yang mengajar hadis di Ma'bar di Yaman. Dia pun diam, selamitin, diam. Dia kata tunjuk pada syekh yang kibar. Ini kita dalam ni semua nak bercakap, macam semua alim benar dalam masalah tu. Ini kita kata muta'alim ni memang ni semua nak singsing lengan nak jawab. Kalau dalam grup WhatsApp tu, saya ada satu grup, tak nak sebut lah, mengutuk lah ni. Semua dalam tu macam Syekhul Kibar, Syekh Kabir, macam semua nak bercakap tentang isu ni. Bahkan mengkritik setengah-setengah ulama kita yang besar seperti Syekh Fauzan dan lain-lain. Kita nak kritik-kritik lah, tapi janganlah cakap masa seolah-olah
Syekh Fauzan, dia kata Syekh Fauzan tidak menjaga darah umat Islam di Mesir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila tengok fatwa, rupanya akhirnya bila Ikhwanul Muslimin tarik balik fatwa supaya berdemonstrasi, kan aman lepas tu. Benarlah kata Syekh Fauzan, kalau awal-awal lagi dah ikut dah, banyak tak darah tumpah? Tak ada tumpah dah. Allah Alam, ni kan jadi isu pula. So, Ikhwan Muslimin lah, ini saya bukannya ustaz yang suka bincang masalah tu dalam majlis umum macam ni, tapi kalau bila kita perlu bercakap, kita kena cakap. Seterusnya, masalah ini hukumnya halal dan haram, yang itu haram, yang ini fardu kifayah, yang itu fardu ain. Masalah ini syaratnya adalah begini dan begitu, namun yang itu tanpa syarat. Oh, cik, dia jawablah ni. Lalu dia menjawabnya baik secara terinci maupun global. Namun jika datang kepada sesuatu yang masih pemula dalam menuntut ilmu dan berkata, terangkanlah kami tentang masalah ini, nescaya kedoknya akan dibongkar oleh Allah. Maksudnya nescaya penipuan dia akan dibongkar. Maksudnya mungkin dia mengaji bab tu je, dia pandai satu bab tu je. Jadi bila orang tanya, dia kata masalah ni khilaf apa-apa sekali, cuba tanya bab lain, dia tak boleh jawab. Maksud menunjukkan bahawa pada awal tadi nampak macam dia alim, tapi dia bukan alim. Sebab kita jangan belagak alim. Kita tahu. Dan saya declare sini, saya bukan orang alim. Saya hanyalah doa. Saya orang da'i nak mengajak kepada, bukan kepada Quran dan Sunnah. Nak tanya masalah hukum besar-besar, masalah ekonomi, jangan tanya saya. Tanya ustaz-ustaz yang lebih pakar. Khalas, faham? Faham tu? Oh, Masya Allah, fahimna. Nescaya kedua dia dan akan nampak bahawa dia sebenarnya bukan orang yang berilmu. Begitu juga dengan orang yang memolesi diri dengan rajin beribadah, serta menampak kepada orang lain bahawa dia ialah seorang yang ahli ibadah. Pasti suatu ketika Allah Ta'ala akan membongkar kedoknya. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lamu. Apapun akhlak yang terdapat pada diri seorang, meskipun dia menyembunyikan dari manusia, pasti akan ketahuan juga. Manusia akan tahu. Apatah lagi kalau dia suka cari keburukan orang lain. Ada Nabi kata, man tatabba'a awrata akhihi atau awratal muslimin, Allah Ta'ala yafdahu Allahu awratahu walau kana fi baitihi, atau kama qala sallallahu. Siapa yang suka mencari-cari kemaluan, memalukan sesuatu saudaranya, Allah Ta'ala akan memburukkannya, membongkar keburukannya walaupun di dalam rumah. Yafdah walau fi baitihi. Itu berlaku pada seorang Syi'i. Seorang Syi'i ni dia sebenarnya gay. Dia suka kutuk ulama Islam. Oh, Syekh Dimashqiyah ni gay apa semua. Lalu orang hack komputer dia, buka semua video, rupanya dia simpan semua gambar-gambar laki-laki yang berpakaian tak elok apa semua, dan orang rekod dia punya chatting dengan orang lelaki macam nak mengorat. Oh, yafdah wala fi baiti. Padan muka dia Syiah. Bagaimana usaha manusia untuk menyembunyikannya, Allah pasti mengetahui dan akan membongkar kedok orang yang beramal tidak ikhlas untuknya. Maka jadikanlah untuk ungkapan Umar ini untuk menimbang seluruh aktivitimu. Maksudnya, barang siapa yang menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak dimiliki, maka Allah akan menampakkan keburukannya. Selanjutnya Syekh Abu Bakar Abu Zaid berkata, lihatlah penjelasan oleh Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menjelaskan masalah ini dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in dengan sangat luas, sampai-sampai engkau mungkin akan mengatakan bahawa seluruh kitab itu daripada 3 jilid besar merupakan syarah daripada ucapan Umar tersebut. Kalau bukan penjelasan lafaznya, pasti penjelasan maknanya lihat dari satu sisi, atau mungkin hukumnya boleh lihat dari sini. Kitab I'lam Muwaqqi'in, kitab Ibn Qayyim. Oleh itu Syekh Abu Bakar Abu Zaid memberikan isyarat agar engkau melihat syarahnya pada kitab ini. Betul, Syekh Abu Bakar Abu Zaid digelar sebagai Ibn Qayyim zaman ini sebab dia adalah ulama yang sangat-sangat mengkaji kitab Ibn Qayyim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Habislah bab ni, iaitu kamu menghias diri kamu dengan ilmu. Sebulan satu akhlak, maksudnya ada banyak lagi ni. 15 bulan lagi lah. Bersabar, insyaAllah. Sebab tajuk yang penting dia tengok lepas ni, tata cara menuntut ilmu. Itu yang kita nak. Kita kena pergi kitab yang kecil dulu, kitab mukhtasarat dulu, lepas tu baru kita masuk kitab mutawassitat, kitab yang sederhana, barulah kita masuk kitab mutawalat, kitab yang panjang. Kalau siapa yang suka minum kopi dengan saya selalu cerita benda ni, kita lalu mukhtasarat, ambil kitab-kitab mukhtasar dulu. Nak mengaji, ambil kitab ringkas dulu. Contoh kitab fiqah, apa yang ringkas? Nama Syafi'i.
Maksudnya fiqh manhaji contohnya. Ini paling senang lah. Kalau mata itu takrib tu dia ringkas. Fiqh manhaji. Baca fiqh manhaji dulu. Khatam dulu fiqh manhaji. Baru kita pergi lepas tu nak pergi kitab yang lebih tinggi lepas tu. Akidah. Apa kitab yang kita dah baca sebab habis? Apa dia? Usul Salasah. Masya Allah dia dah ikut daurah. Habis usul Salasah. Lepas tu dia ada level dia kedua. Lepas tu kitab Tauhid. Macam tu cara dia. Usul Salasah. Lepas tu apa? Qawaid Arba', Usul Sittah. Ataupun kalau tak ikut pun Usul Salasah. Lepas tu kitab Tauhid. Lepas kitab Tauhid masuk Aqidah Wasitiyah. Dan Aqidah Wasitiyah masuk Hamawiyah ataupun Tadammuriyah sebab sifat. Lepas tu baru masuk Tahawiyah. Itu cara mengaji akidah. Ini belum apa-apa lagi pun nak pergi ke Tahawiyah. Tu yang pening macam Tahawiyah tu. Hadis. Mula-mula hadis baca apa hadis apa? Arba'in Nawawiyah. Hafal dulu dengan syarahnya. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan baca hadis Arba'in Nawawiyah, tapi saya nak balik lah. Kalau sini saya dengan syabab-syabab ni. Tuan-tuan baca Arba'in Nawawiyah tu dengan syarah Ibn Rajab Hanbali, nescaya kita boleh kuasai banyak, boleh jawab atau kita boleh berdepan dengan banyak situasi yang berlaku dalam dunia ni. Sebab hadis 40 Nawawi ni hebat. Yang kitab dia telah meletakkan hadis yang pokok dalam Islam. Jadi bila apa timbul satu isu pun ada rujukannya. Hadis 40 Nawawi dah baca dengan syarah Ibn Rajab Hanbali. Saya Masya Allah, tamam, boleh jadi da'i. Da'i yang asas dah da'i, bukan jadi alim, da'i. Lepas tu masuk ke Umdatul Ahkam. Lepas tu Bulughul Maram. Lepas tu pula kitab-kitab yang besar. Bulughul Maram pun tak lalu lagi. Arba'in Nawawiyah pun saya jamin banyak geng-geng sunnah mengaku sunnah tak khatam Arba'in Nawawiyah betul-betul. Daripada 1 sampai 42 hadis tu. Dalam Ibn Rajab sampai 50 hadis. Yang betul-betul dah baca A sampai Z. Belum kita hafal lagi, dah baca. Dah tahu kefahaman furuk-furuk perbincangan masalah dalam hadis tersebut. Banyak lagi tak baca masalah tu. Ulum Quran, ulum hadis. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak jadi talibul ilm, kena ikut tahap dia yang benar. Hafal mana yang patut dulu. Kepala-kepala isu-isu pokok-pokok kena hafal dulu, baru kita nak pergi ke benda-benda yang lain. Musibah yang berlaku sekarang, ada seorang dia masuk satu bidang detail, lepas tu banyak lagi benda-benda lain dia tak kuasai. Ilmu ni kena naik macam ni tuan-tuan. Sama ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu akidah, naik macam ni. Satu dan kita akan lihat bila satu tahap tu, Masya Allah, jangan kuasainya. Kita tengok macam setengah-setengah macam ustaz kita yang kuasai banyak Ustaz Adli kan, bila dia bincang tentang masalah tu, dia boleh bincang dari fiqah ni, daripada hadis ni, daripada ulum Quran, daripada ulum hadis ni. Yang saya kenal lah, yang lain wallahu alam. Atau Ustaz Fathul Bari sendiri, dia pun menguasai cara naik tu betul. Ustaz Aziz Sobri contohnya, ini saya sebut yang mana dia punya cara belajar tu betul. Kita ketuk kesan dia bila dia memberi satu fatwa, bila memberi satu pendapat tu, biasanya Masya Allah. Pendapat dia berkaitan politik tu lain cerita lah. Dia berkenaan dengan ilmu agama, hadis, fiqah, apa semua, kita tahu Masya Allah, tamam. Berbanding kalau orang yang mengaji tak betul, akhirnya tu yang keluar pendapat yang saya keluar dalam Facebook saya tu. Orang kata siapa yang sapu kepala 3 kali tak sunnah. Mana boleh. Mana boleh kita declare kata siapa yang sapu kepala 3 kali tak sunnah. Ini dalil bahawa dia tak mengaji fiqah betul-betul. Okay. Wallahu ta'ala alam. Cukup lah ya. Subhanakallah bihamdik, syarul la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.